Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini meneruskan pengajian kuliah duha Jumaat di Zawiyah Nasiriyah, dan moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kesihatan dan dijaga kita daripada segala balak dan ujian ini, dan seluruh yang hadir diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang mengikuti secara langsung melalui Facebook, moga diberkati dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bacaan surah Al-Baqarah daripada tafsir Nurul Ihsan pada ayat yang ketiga, iaitu berkenaan dengan sifat muttaqin. Dan seperti mana yang saya sebutkan pada minggu yang lalu, bahawa surah Al-Baqarah ini pada permulaan surah diceritakan berkenaan dengan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan surah Baqarah ni dibacakan ayat pertama sampai kelima macam kita baca tadi, dan kemudian ayat yang terakhir bagi surah Al-Baqarah dijadikan amalan oleh kaum Ansar. Ini para sahabat Nabi Ansar di Madinah Al-Munawwarah mewasiatkan kepada anak dan isteri mereka untuk membacakan ayat ini di kepala mereka ketika mana telah dimakamkan. Maksud mereka dah wafat, maka dibacakan ayat pertama sampai kelima pada kepala, kemudian di kaki mereka dibacakan ayat yang terakhir bagi surah Al-Baqarah. Ini amalan salafus salih yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka tidak melakukan bid'ah dengan perkara tersebut. Jadi kita dalam tahlil baca doa ayat yang sama. Kita baca ayat yang pertama sampai kelima setelah Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan kita baca alif lam mim sampai ayat yang kelima, kemudian kita baca ayat kursi dan ayat yang terakhir bagi surah Al-Baqarah, kerana mengambil contoh dan tauladan daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itu tuduhan orang yang mengatakan baca tahlil ni tak ada dalil, tak ada dalil pada Quran tu kan? Itu ayat Quran yang kita baca pada awal tu, ayat Quran selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dalam hadis riwayat Al-Imam Ad-Dailami bahawa doa ini tidak akan sampai dan tidak akan menembusi lintasan ataupun lapisan langit selagi tidak berdoa dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berselawat, maka doa tadi akan terus menembusi lapisan langit. Dan sampai doa tersebut dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Itu kerana itu kita berdoa, kita baca ayat Quran, kemudian kita baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Baqarah dipanggil sanamul Quran, alamat bagi Quran, tanda bagi Quran. Ya. Dan kalau dibaca dalam rumah, syaitan tidak akan masuk. Baqarah kalau dibaca dalam rumah, syaitan tak masuk. Tak larat nak baca, buka kaset, buka CD Quran, surah Baqarah tu. Lagi elok kita baca lah. Kalau rumah ada gangguan dan sebagainya, baca Al-Baqarah. InsyaAllah akan dijauhi oleh syaitan.
Syaitan tak berani mai rumah yang dekat, yang dibacakan Baqarah di dalam rumah tersebut. Jadi ini pada permulaan surah Baqarah, mula ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, cerita berkenaan dengan golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat-sifat mereka yang kita kena tengok? Kenapa didahulukan mereka disebut dalam Al-Quranul Karim? Karena mereka lah tempat untuk kita bergabung dengan mereka. Dengan mereka lah, orang-orang yang bertakwa inilah kita patut untuk menjadi sebahagian daripada mereka. Dan orang-orang yang bertakwa lah yang sepatutnya kita jadikan teman kita. Itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Yang benar dimaknakan di sini adalah al-muttaqun. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Minal awliya was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nah, dan ini mereka lah yang dimaksudkan dengan al-muttaqun tersebut. Dan tujuan hidup kita ni untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Nak bertemu dengan Allah, nak bawa amal kita, nak bawa kita punya peribadi kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mungkin tak yakin dengan kemampuan kita. Umur kita yang singkat tak sama macam umur umat yang terdahulu yang panjang-panjang ribuan tahun. Dan banyak kesalahan dan kesilapan kita, dan banyak amalan yang kita lakukan masyubun bi syai'in akhar, campur dengan benda lain, dengan riaknya, dengan nak tunjuk ke orang, dengan nak bagi tahu gini dan sebagainya. Maka bila bergabung dengan orang-orang yang benar, yang baik, kita duduk dengan mereka, sekurang-kurangnya menumpang niat mereka, menumpang perbuatan mereka, kita juga akan turut mendapatkan faedah pada ketika tersebut. Sebab tu tak rugi kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadi bersama dengan orang-orang yang benar ni adalah tuntutan daripada syarak. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab, al-rajul ma'a man al-mar'u ala dini khalilih, disebut oleh Nabi. Seorang itu dengan agama kekasihnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Tengok dengan siapa kita berteman. Kita berkawan dengan siapa? Dengan orang yang bertakwa kah? Dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala kah? Dan sebagainya. Lepas tu disebut dalam hadis, dan Sayyidina Ali mengatakan bahawa kalau kita berkawan dengan orang yang benar, qarin ahlal khair takun minhum, kata Sayyidina Ali. Qarin ahlal khair takun minhum. Kamu berkawan dengan orang-orang yang baik, maka kamu akan menjadi salah seorang daripada mereka. Tak jadi mereka pun jadi salah seorang. Duduk dalam majlis mereka. Orang panggil orang baik lah. Kita kalau kata duduk dalam majlis, ada muktamar perhimpunan para alim ulama seluruh dunia contohnya. Kita ni pemandu je. Tapi dapat lekat tu, dia jemput masuk sekali. Pipi duduk sebelah guru kita. Orang ambil gambar. Orang kata apa? Hui, dia pun jemputan tu, padahal dia pemandu. Tapi sebab dia duduk sebelah orang yang alim besar, maka dia pun tumpang sekali, nama dia naik sekali. Kalau gambar tu tersebar sampai 100 tahun, orang kata, Masya Allah. Orang tak baca dekat tulis tu, kata pemandu ke apa ke benda ke, orang tak baca. Orang tak baca kata dia tu siapa. Dan orang tempat lah ni dia duduk di mana? Dia duduk dengan orang-orang yang soleh, orang yang hebat-hebat. Maka takum minhum, kamu akan jadi sebahagian daripada mereka. Yang ni sebab tu disebut dalam hadis Nabi kata apa? Man hafidha ala ummati 40 hadisan husyira ma'ahum. Siapa yang hafal hadis dhaif, tak ada masalah. Untuk manaqib tidak ada masalah, untuk tunjuk kelebihan dan keberkatan tak ada masalah apa. Ini para muhaddisin kata tak ada apa. Okey, boleh riwayatkan. Para ulama kata, Nabi sebut apa dalam hadis? Siapa yang hafal 40 hadis. Man hafidha ala ummati, untuk umatku, husyira ma'ahum. Minta maaf. Husyira ma'a zumratil ulama, katanya. Siapa yang menghafal 40 hadis,
maka dia akan dibangkitkan bersama dengan para fuqaha, para ulama. Sebahagian lagi kata dalam hadis yang lain, man hafidha ala ummati 40 hadisan, apa dia dalam hadis? Man hafidha ala ummati 40 hadisan husyira ma'a zumrati al-ulama. Ada yang sebut je. Mereka akan bersama dengan orang-orang ataupun orang-orang alim, duduk dalam kelompok orang alim. Maksudnya apa dia? Maksudnya mereka tak alim, tapi dibangkitkan dengan orang alim, duduk dalam satu bendera. Bendera ulama akan dipegang nanti oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Muaz akan pegang bendera para ulama. Kemudian mana-mana alim ulama akan duduk di bawah bendera tersebut. Orang yang hafal 40 hadis, mereka juga akan duduk bawah bendera tadi, walaupun dia tak alim. Sebab Nabi kata dia akan dibangkitkan bersama dengan orang alim. Sebahagian lagi kata dia dibangkitkan dengan keadaan alim. Rupanya 40 hadis dia hafal, bangkit nanti ni jadi alim dia. Ada sebahagian sebut macam tu. Nabi beritahu kata apa? Semua orang suka untuk duduk di tempat tersebut, nak jadi tempat tersebut. Tapi macam mana nak duduk tempat tadi kalau kata kita tak berusaha untuk nak melakukan perkara-perkara yang mendekatkan kedudukan kita kepada mereka yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam surah Baqarah awal sebutannya adalah berkenaan dengan sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelahnya ada sedikit ayat, lebih kurang 3 ayat, ataupun sebahagian kecil sahaja diceritakan berkenaan dengan sifat orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan musyrikin ataupun kafirin. Kemudian diceritakan panjang lebar lebih kurang 13 ayat berkenaan dengan golongan munafikin. Munafik lebih banyak diceritakan daripada musyrikin. Dan turutan dia pula muslimin, mukminin, musyrikin, munafikin. Munafik last sekali. Dengan tu munafik lebih berat dan lebih teruk daripada kelompok musyrikin. Munafik dimasukkan sini adalah orang yang membatinkan kafirnya, menzahirkan Islam. Yang membatinkan kafir, menzahirkan Islam. Baik. Jangan cepat nak tuduh orang munafik, tak boleh. Yang ni hak kita ni, hak Allah Ta'ala dengan dia. Nabi SAW tahu siapa munafik. Dan Nabi ada senarai nama dia. Golongan munafik ni ada senarai nama pada Nabi SAW. Pun begitu Nabi tak sebarkan. Nabi tak sebut dekat orang ramai di kalangan sahabat Nabi siapa munafik tersebut. Dan Nabi tak tangkap mereka. Nabi tak bunuh mereka. Nabi tak melakukan perkara yang tidak baik. Dilayan oleh Nabi SAW seperti mana mereka ni golongan muslimin. Yang tahu rahsia ni Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman. Dia tahu rahsia tersebut. Betul Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kalau melihat Sayyidina Huzaifah tidak solat jenazah di seorang tersebut, kalau dia tak ada masalah apa, tengok dia tak pi, dia pun tak pi. Kata ni mesti munafik. Sayyidina Umar pernah tanya kepada Sayyidina Huzaifah, aku ni macam mana? Dia kata. Kakak nama apa termasuk apa? Sayyidina Huzaifah kata tak boleh habak. Mana boleh habak? Cakap Arab lah. Bukan cakap Kedah. Sayyidina Huzaifah tak boleh beritahu. Kata ni rahsia aku dengan Rasulullah. Dia sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia takut tak boleh bagi tahu, Nabi pesan jangan bagi tahu. Sayyidina Umar takut bimbang pada waktu tersebut. Kita zaman lah syok tunjuk ke orang. Yang kita tak bimbang kita tunjuk ke orang. Ni pelik. Patutnya bimbang kita. Aku apa dia tu? Aku apa munafik tu? Ni tak? Munafik dah balong tu. Munafik terus. Jadi jangan jaga. Hati-hati lidah kita. Kerana takut terbalik ke kita balik. Bahaya. Benda-benda bab kenaan dengan perkara-perkara macam tu sangat bahaya. Melaknat, mencaci maki dan macam-macam perkara yang tidak baik ni sangat berbahaya, yang kalau dilakukan oleh kita orang-orang mengaji ni patutnya tidak boleh lakukan sedemikian. Nabi SAW waktu ketika mana patah gigi geraham Nabi SAW, sebagian kata gigi geraham, sebagian lagi kata gigi dhahik ni, gigi tempat dhahik. Dhahik ni
Gigi yang kalau kita gelak dia nampak gigi tu. Di depan ni dia panggil qawati'. Nah. Sanaya, kemudian dia ada aniya, nab ataupun dia punya gigi taring. Sebelah gigi taring tu dipanggil dhahik. Gigi dhahik ni kalau gelak nampak. Ada orang dia ada kok-kok, tahu kok-kok? Gigi kok-kok tu gigi terlajak pergi ke depan. Ya, kalau lajak semua jadi jongang. Ni kalau dia pergi kok-kok sikit lah. Satu gigi, dua gigi tepi ni. Gigi tu gigi dhahik lah tu. Kalau kita gelak nampak hak tu. Dia panggil dhahik. Dhahik ni kalau gelak nampak segak elok lah. Kalau tak ada nampak sangat. Kalau tercabut dah hak tu nampak sangat berlubang dekat dhahik tu. Dalam riwayat kata hak tu yang patah. Kenapa tak patah gigi depan? Tak, mustahil patah gigi depan Nabi. Mustahil patah gigi depan. Karena patah gigi depan akan jadi aib pada wajah seseorang. Betul tidak? Kita kalau patah gigi depan ni orang nampak Allah. Muka segak, renyih-renyih jam. Tapi kalau tepi tak ada masalah. Kalau tepi masih lagi okey lagi. Tapi kalau depan tak boleh. Sebab tu tak akan patah gigi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali Allah Taala menjaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengoklah cara baling tombak, patutnya mai ikut depan, tak tepi ikut tepi. Patah gigi tepi. Nanti kita akan baca dalam Syama'il nanti insya-Allah. Dalam Syamil, Khulasati Syama'il bulan Ramadan nanti kita akan baca untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal betul-betul dengan Nabi. Yang saya tulis kitab syair saya tu, berkenaan dengan Rasulullah, kena baca. Untuk kita kenal Rasulullah. Bila kenal Nabi ni baru kita akan rasa ta'zim dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bila kena dengan gigi geraham Nabi tadi patah ataupun gigi dhahik Nabi tadi patah, sahabat sebahagian datang kepada Nabi. Ni hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Ya Rasulullah, laknatlah kelompok tadi ya Rasulullah. Laknatlah golongan musyrikin ini. Mereka ini telah menggugurkan darah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala." Dalam riwayat kata ni ada luka sikit di kening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat kening Nabi ni luka. Maka apa ni Sayyidina Rasulullah SAW kata apa bila disuruh laknat kepada umat. Nabi tak kata celaka apa ni. Kat aku pun mereka buat. Aku buat apa kat mereka? Aku kata kat mereka? Aku ambil harta mereka? Tak, aku tak kata apa pun. Nabi kata celaka? Tak. Nabi kata apa? Inni lam ub'ats la'ana. Saya tak diutus oleh Allah untuk melaknat. La'an ini fa'al. Maksudnya banyak melaknat. Aku tidak diutus oleh Allah Ta'ala untuk banyak melaknat kepada umat. Innama bu'istu rahmah. Innama bu'istu rahmatan. Sungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat kepada alam. Rahmat. Ini jawapan Nabi SAW ketika bila ni? Ketika perang. Ini bukan waktu duduk saja, duduk perang. Perang ni boleh buat apa saja. Ni tak. Nabi SAW masih lagi menjaga pada ketika tersebut. Itu kita kena ambil akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, baca kembali apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Segala mereka-mereka yang beriman dengan khabar yang gaib-gaib. Yakni daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka. Ini sifat pertama yang disebutkan tentang orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minun. Kita kalau mengaji nahwu, alladzina ni adalah isim mausul, mabni. Mereka ni duduk mengaji setiap pagi. Belajar zawiyah setiap pagi mengaji. 2 hari lepas baru mengaji isim mausul. Isim mausul wajib ada silah mausul. Yang pertama dia ada mahal min al-i'rab. Yang kedua dia ada silah mausul. Yang ketiga dia ada aid dia. Dalam sini silah mausulnya adalah fi'il. Yani jumlah fi'liyah yu'minun. Yu'minun tu adalah silah mausul dan wawul jamaah iaitu dengan makna hum itu adalah aid kepada alladzina. Ibu-ibu dengar saja tak apa. Cik-cik ibu dengar hak tak pernah mengaji nahwu pasal datang apa Ustaz? Silah mausul apa semua tu.
Ni untuk yang mengaji. Tak mengaji tak apa, yang penting kita tahu alladzini, alladzina, alladhani, allati, allatani, ulaik dan sebagainya. Ini adalah dipanggil bukan ulaik ni, apa ni, isim isyarah. Alladzina, lagi apa lagi? Allati. Ini adalah isim mausul. Dia isim, tapi dia mabni. Dia akan kekal dengan macam tu. Duduk jumpa kat mana pun dia akan jadi alladzina. Tak ada jumpa allazuna, tak ada. Alladzina. Siapa mereka ini? Mukminun tu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang ni mereka ini adalah orang-orang, segala mereka-mereka. Segala mereka-mereka yang beriman. Syekh terjemah dengan segala. Alif lam tadi ni, walaupun alif lam tadi lazim kepada alladzina, maka terjemahkan dengan makna kullu. Segala mereka-mereka yang beriman dengan khabar yang ghaib-ghaib. Jadi dimaksudkan dengan ghaib di sini, tok guru kita Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu taala menterjemahkan dengan khabar yang ghaib-ghaib. Bil ghaib maksudnya bi khabaril ghaib. Dengan khabar yang ghaib-ghaib. Sama ada maksud ghaib ni apa dia? Allazi ghaba an hawasina. Yang hilang, tak nampak di depan mata kita. Ini maksud ghaib. Ini sifat pertama orang beriman, iaitu beriman dengan perkara ghaib. Kenapa didahulukan beriman dengan perkara ghaib? Kenapa tak sebut wa yuqimunas salah dulu? Kenapa tak sebut alladzina yuqimunas salah? Disebut alladzina yu'minuna bil ghaib dulu. Karena mempercayai perkara ghaib inilah akan menyebabkan yang lain akan ikut serta. Kalau tak percaya yang ni dulu, macam mana nak percaya yang lain? Nak diri solat macam mana kalau perkara ghaib ni tak percaya? Dia tak percaya kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tidak ghaib, no? Allah Ta'ala tak ghaib. Allah Ta'ala zahir. Cuma kita yang ghaib daripada hawas kita, daripada pandangan panca indera kita, kerana dihijab dengan dosa yang banyak, kita tak nampak benda tersebut dan bukan kelayakan kita untuk lihat pada waktu sekarang. Waktu yang boleh lihat Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika hayati dunia, waktu ketika hidup ni, hanyalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain yang boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam. Waktu ketika ini. Tapi setelah mati, barulah di akhirat nanti baru dibincang oleh para ulama, pandangan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan Allah tidak bertempat. Tamam. Jadi kalau tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diutus oleh Allah kepada Nabi dengan wahyunya, macam mana nak percaya yang lain? Takkan percaya yang lain. Lepas tu kalau kita tengok balik orang-orang yang pertikai dengan masalah hukum faraid, orang yang pertikai dengan wahyu Allah Ta'ala diturunkan kepada yang pertikai berkenaan dengan apa lagi? Hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Kalau tanya balik hujung sekali, dia akan ada keraguan pada wahyu itu sendiri sebenarnya. Bila bertikai pada wahyu, maknanya apa? Dia tak percaya dengan wahyu ini turun daripada Allah dan melalui Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, diutus melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Tak percaya dia. Ada yang dia nak nafi benda tu, dia nafi Jibril tu. Jibril ni tak ada apa sebenarnya. Ni adalah dongengan sahaja. Kok tu pula dah. Saya tak pernah tengok apa dia kata. Dia kira tak pernah tengok, kira benda tak ada. Jadi gitu. Maka sebab tu disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan perkara ghaib dulu ni, ini adalah penentu kepada mempercayai yang seterusnya. Awal sekali bagi orang beriman ni adalah kemuliaan bagi mereka. Mereka beriman dengan perkara yang ghaib ini. Tamam. Baik. Contoh apa ni? Contoh perkara ghaib apa dia? Bangkit kubur, azab kubur, syurga, neraka dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian wa yuqimuna as-salah. Yang kedua barulah disebutkan dengan yuqimuna as-salah. Jadi yu'minuna bil ghaib, diletakkan dengan huruf jar. Yu'minuna, boleh tak sebut yu'minuna al-ghaiba? Boleh. Tapi Allah Ta'ala sebutkan yu'minuna bil ghaib. Kenapa tujuan dia? Diletakkan tadi untuk
bagi tahu bahawa ini maknanya iqrar dan juga i'tiraf. Yani yu'minuna bil ghaib, maksudnya mereka beriman dengan makna apa? Berikrar dengan perkara tersebut dan menundukkan hati mereka dengan mempercayai seluruh perkara tadi. Nah, itu maksudnya. Itu maka kerana itu disebutkan dengan ta'diyah dia dengan ba. Nah, huruf ba. Kita mengaji nahwu itu. Wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya. Dan Allah Ta'ala gunakan fa'il mudhari'. Yu'minuna wa yuqimuna, nah, wa mimma razaqnahum yunfiquna, semua fa'il mudhari'. Fa'il mudhari', fa'il mudhari', fa'il mudhari', dan kita sedia maklum al-fa'il, nah, khususnya fa'il mudhari' ni adalah untuk menunjukkan kepada at-tajaddud. Nah, maksudnya sentiasa berlaku pembaharuan. Maksudnya sentiasa berlaku tu perkara tadi. Yatajaddad. Nah, jadi bukan beriman pada hari ini saja. Beriman pada esok, beriman pada lusa. Setiap detik beriman dengan perkara tersebut. Tidak boleh diselang dengan perkara tadi, dengan setiap detik tadi, dengan tidak mempercayai terhadap perkara tersebut. Tamam. Baik. Dan kemudian wa yuqimunas salah. Wa yuqimunas salah juga digunakan dengan fa'il mudhari', iaitu mereka sentiasa mendirikan, mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya, hak-hak bagi solat. Betul, manusia ni ada beberapa jenis manusia. Ya. Ada manusia yang tidak mempercayai langsung solat. Ya. Tak percaya terus, tak terima solat. Dan kepala dia siapa? Abu Jahal. Nah, bunyi apa tu? Tak apa. Bunyi ikon. Tak apa. Ini pertama, kelompok pertama apa dia? Tak percaya dengan solat. Ini kelompok siapa kepala dia? Abu Jahal. Yang ni yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, fala saddaqa wala salla. Mereka tak benarkan dan mereka tidak solat terus. Ini kelompok Abu Jahal. Dan di mana tempat mereka ni? Disebut oleh Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Bagi saqar, ya, ke neraka saqar. Dan sehingga Allah Ta'ala sebut, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan ini kelompok yang kedua. Tadi kelompok tak percaya terus dengan solat. Kelompok kedua, mereka menerima solat, tapi mereka tak menunaikan solat. Berarti solat ni ada, tapi tak ditunaikan solat. Siapa mereka? Ahlul kitab. Ini kelompok ahli kitab, iaitu di kalangan Nasrani dan Yahudi. Nah, disebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, faqala fa min ba'dihim khalfun. Ini kelompok ahli kitab. Dan kemudian adha'us salata, dan mereka meninggalkan solat tersebut. Dan di mana tempat mereka? Fasawfa yalqawna ghayya. Nah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kelompok yang menerima solat dan menunaikan sebahagian sahaja daripada solat tersebut. Dan mereka tidak menunaikan sebahagiannya kerana apa? Kerana malah. Kerana malah. Siapa mereka? Munafiqun. Ini puak munafik. Yang disebut oleh Allah dalam Quran, innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bangun mendirikan solat dalam keadaan yang malas. Malas macam mana ni maksud dia? Macam kita duduk malas tu kah? Habislah munafik kita ni. Nah, rasa malas nak sembahyang ni. Tak. Kerana dalam hati ni sebenarnya berat dengan perkara tersebut, tapi terpaksa nak kena buat-buat. Kalau tidak, nanti orang nampak kata kita ni bukan yang sebenarnya dalam hati kita. Tak. Moga-moga kita bukan yang itulah. Kita kalau tak solat kerana malas ni, malas bukan kerana memandang solat tadi seperti mana yang dipandang oleh munafik. Sengaja nak membatinkan kufur, menzahirkan Islam, tunjuk-tunjuk kepada orang. Hatta kalau mereka rajin sekalipun termasuk kusala juga sebenarnya. Itu. Masuk orang-orang yang pemalas juga. Kerana mereka buat bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ini kelompok yang menerima solat dan mereka meraihkannya dan menunaikan pada waktunya dengan syarat-syaratnya. Dan siapa kepalanya?
Sayyiduna al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, yang ini disebut oleh Allah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail. Nah, Nabi bangun lebih kurang dalam 2/3 malam untuk menunaikan solat tahajud. Dan tahajud bagi Nabi adalah wajib. Fatahajjad bihi nafilatan minal lail. Maksudnya ni adalah wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahajud wajib bagi Nabi. Sunat bagi kita. Nah, sunat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi wajib. Nah, bukan sunat. Kita panggil sunat tahajud, tak, Nabi wajib tahajud. Ini khususiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda tentang ilmu tentang Rasulullah yang patut kita kena pelajari. Yang pertama, ilmu sirah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sirah Nabi kena mengaji. Kena tahu Nabi lahir bila. Kurang-kurangnya yang asas dalam syarak yang wajib kita semua kena tahu. Nabi lahir kat mana? Siapa ayah Nabi? Siapa nama mak Nabi? Macam mana keturunan Nabi? Nabi wafat di mana? Itu kena tahu, wajib. Berapa orang anak Nabi? Macam kita duk menyanyi itulah. Hak ngajak budak-budak tu. Anak Nabi kita ada berapa orang semua tu? Yang tu kena, wajib kena tahu. Tu fardu ain bagi setiap muslimin. Nah, kena tahu perkara tersebut. Tak boleh tak tahu. Sekarang orang buat pertandingan. Berayah semua orang buat pertandingan. Pertandingan tanya siapa nama mak Nabi, siapa nama ayah Nabi. Ada yang tak kenal. Jangan kata kita. Jangan kata bukan orang Melayu ni, orang Arab. Dibuat pertandingan dekat orang Arab, tanya kenal tak mak Nabi. Ada yang tak kenal. Habis macam tu sekali. Jadi moga kita lindunglah daripada perkara tersebut. Kita ni alhamdulillah lah setakat ni sekolah-sekolah rendah pun dah ajak dah benda-benda yang macam tu. Bukan sekat sekolah rendah, dekat rumah pun mak ayah duk sebut dah benda tersebut. Jadi moga dengan pendidikan tersebut akan menyebabkan anak kita ni tahu kata dia ni macam mana pun dia muslim. Macam mana pun dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Baik. Kemudian diceritakan bahawa solat ini, hikmah difardukan solat disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tafsir Hadaiqur Ruh wal Raihan. Kata beliau, disebutkan sebahagian hikmah bagi solat. Hikmah kewajipan solat katanya kerana apa? Fali annahu sallallahu alaihi wasallam lamma usriya bihi syahada malakutis samawati bi asriha wa ibadatin sukkaniha wa ibadati sukkaniha minal malaikah. Karena waktu ketika Nabi di Isra' dan Mi'rajkan pada malam Isra' Mi'raj. Ini dah dekat dah dengan Isra' Mi'raj ni. InsyaAllah dalam minggu ni, insyaAllah kalau tak, ataupun minggu hadapan akan keluar kitab saya yang baru, iaitu Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj. Cerita berkenaan dengan Mi'raj Nabi SAW. Isra' Mi'raj. Saya buat dalam bentuk syair. Ada rezeki kita baca nanti insyaAllah. Lengkap daripada awal Nabi daripada Mekah sampai kepada Nabi di Sidratil Muntaha. Kemudian maksud saya bagi dua, bahagi bahagian Isra' dengan Mi'raj. Ada dua bahagian. Sirajul Wahhaj fi Qissatil Mi'raj. Saya tulis dalam bentuk syair, dalam bentuk syair Melayu, dan bacaan dengan bahar basit ataupun dengan bacaan burdah yang kita duk, kalau kita pernah baca burdah Imam Busiri, lagu dia sama macam bacaan burdah. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi akan keluar kitab tersebut insyaAllah. Baik. Jadi waktu ketika Nabi Isra', Nabi melihat penduduk langit seluruhnya menunaikan solat dengan solat yang macam kita lakukan sekarang. Nampak? Fastaktsaraha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghibtah. Maka ini menyebabkan Nabi cemburu dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba dzalika li ummatihi. Kemudian Nabi meminta kepada Allah untuk diberikan amalan tadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama'a Allahu lahu fi salawatil khamsi ibadatil malaikati kulliha. Dan maka dalam solat 5 waktu kita ni, kita telah melaksanakan seluruh ibadat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu, ibu ayah semua, kita ni solat tu naknya menggabungkan ibadahnya para
para ulama, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat di langit yang hanya berdiri saja. Ada malaikat di langit yang hanya sujud saja. Ada malaikat di langit yang hanya rokok saja. Ada malaikat di langit yang hanya duduk antara dua sujud saja. Maka digabungkan seluruh amalan tadi jadi solat yang kita lakukan sekarang. Tamam? Lianna minhum man huwa qa'im, tengok sebut. Mana ada malaikat yang berdiri saja. Wa minhum man huwa raki', dan ada yang rukuk saja. Wa minhum man huwa sajidun, dan ada yang sujud saja. Wa hamidun, dan ada yang hanya berzikir memuji Allah Taala saja. Hanya sebut hamid. Wa musabbih, ucap subhanallah, subhanallah. Dalam solat kita ucap subhanallah. Wa mukabbir, ucap Allahu akbar. Ila ghairi dhalik. Jadi malaikat dia ada sinf, dia ada kelompok dia masing-masing. Ada yang wirid, ada yang salawat, ada yang tugas dia untuk sekian, ada tugas dia untuk sekian, dan sebagainya. Dan satu hadis sebut kata Sayyidina Sulaiman alaihi salam satu hari duduk di tepi sungai, kemudian nampak seekor semut naik ke atas badan seekor katak. Katak tadi pun berenang pi ke hujung sungai. Kemudian semut tadi pi dekat seekor ulat, bagi daun kering, daun-daun basah, ulat tu makan, semut tadi naik balik di atas katak, patah balik. Nabi Sulaiman panggil semut tu. Hadis ada sebut dalam hadis. Nabi Sulaiman tanya, apa yang kamu buat? Dia kata, saya setiap hari disebabkan kerana ulat tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulat tu bersyukur. Maka saya diutus oleh Allah setiap hari akan bawa makanan di atas badan katak tu, naik pergi ke ulat tadi untuk bagi makan kepada dia. Dan kemudian setelah dia makan, dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka sebab bersyukur tadi, Allah Ta'ala utuskan malaikat tersebut. Dan Sulaiman tanya, malaikat mana ni? Katak tu. Katak tu lah malaikat tu. Rupanya katak tadi, malaikat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala utus, berupa jadi katak untuk bawa semut. Nampak tak? Kata awak yang tak jadi macam biasa, pegang semut tu pitak sebelah terus. Senang kan? Kau suka dia lah. Nak jadi katak ni, dia apa kan? Malaikat boleh berupa. Jangan bunuh katak lah. Jangan bunuh katak. Haram bunuh katak. Dalam mazhab kita, haram bunuh katak. Dah bunuh tak boleh, makan lagi tak boleh lah. Dia kata katak bukit sedap, dia kata. Besar pinggan tu. Katak bukit besar pinggan. Dia kata makan rasa macam ayam. Depa kata. Tak boleh makan sebenarnya. Kalau masih lagi ada hak lain, maka hak lain dululah. Katak tak boleh makan, kenapa? Dalam mazhab kita bukan kerana dua alam saja, kerana haram dibunuh. Dalam hadis sebut, antara binatang yang haram dibunuh, katak. Kerana dia berzikir. Bunyi katak sebenarnya zikrullah. Dia ada zikir, dia ada disebut oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam Hayat Hayawan Kubra. Disebutkan zikir katak. Katak bunyi ong tu zikir tu. Kita tak faham. Burung hud-hud tak boleh bunuh. Semut Sulaimani, semut besar tu, dia tak ketik orang duduk dalam gula, duduk main makan gula. Semut tu tak boleh bunuh. Kalau tak ada apa-apa yang menyebabkan kita jadi sakit lah, duduk main ketik kita ke, tu lain lah. Semut tak ketik orang. Yang ketiga, yang keempat, apa dia? Burung surak. Surak ni dipanggil burung apa ni? Burung penyular. Burung ni ganas sikit. Burung ni warna biru. Jarang ada di tempat kita. Dia, kalau dia tangkap tikus, dia akan pergi dekat pokok yang duri, dia akan cucuk tikus itu daripada punggung sampai ke atas. Dia sular binatang. Dia kejam sikit. Burung ni haram dibunuh juga. Nabi tak bagi bunuh. Nama dia surak. Yang kelima apa dia? Lebah. Lebah pun tak boleh dibunuh. Ini lima jenis binatang yang kita tak boleh bunuh. Lepas tu mazhab Maliki kata, dalam mazhab Maliki boleh makan katak. Katak boleh makan dalam mazhab Maliki. Jadi ulama kata macam mana mazhab Maliki boleh makan katak, pada katak haram dibunuh. Imam Malik kata haram dibunuh. Kalau sembelih elok boleh makan. Faham? Yang tak boleh dibunuh Kalau sembelih elok makan. Mazhab Maliki lah. Bukan mazhab kita. Mazhab Maliki. Tak kira pergi makan pula.
Ya, mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki boya makan, boya boleh makan. Lepas tu jangan pelik tengok orang pakai jubah duk tengah duk siang boya. Betul ikut mana puak ni? Tak ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki boleh makan. Ha. Semua benda mazhab Maliki boleh makan kecuali yang diharamkan oleh Allah Taala dalam nas dalam Quran. Babi, anjing pun khilaf. Anjing tak disebut. Tapi pandangan kuat tak boleh. Ha? Sajalah cerita. Saya ada karang kitab berkenaan dengan binatang. Seorang tinggal rezeki. Banyaknya kita nak baca. No? Hak ni pun tak tahu bila nak habis ni, banyaknya kita nak baca. Ha. Kitab binatang nanti kita akan baca dalam hutan nanti insya-Allah. Saya nak masuk hutan ni bawa anak-anak murid nak baca kitab tu. Kitab tu saya bos sekali dengan gambar-gambar binatang ni. Binatang ni boleh makan, binatang ni tak boleh makan, binatang ni ada lebih kurang dekat 100 lebih binatang. Saya buat dalam bentuk syair. Hukum makan telur. Nah. Telur mana boleh makan, telur mana tak boleh makan. Jenis-jenis telur yang boleh makan itu semua disebut. Burung apa yang boleh makan, burung apa tak boleh makan. Semua saya sebut dalam kitab tersebut. Ya. Boleh kata kebanyakan binatang lah yang kita duk jumpa dalam hutan, duk nampak depan mata kita ni, itu kita bincangkan. Kecuali binatang duk negara luar, itu ada sebahagian saya tak bincang. Nah. Kenguru boleh makan ke tak boleh makan? Ada heboh baru ni kan. Makan daging kenguru. Dia kata daging katel tu. Ini daging kenguru, dia kata. Kenguru boleh makan ke tak boleh makan? Saya ada sebut dalam kitab tu. Boleh makan ke Ustaz? Bukan bincangan dia waktu lah. Ni kita nak bincang tafsir ni. Nanti kita tengok kitab tu insya-Allah. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini sembahyang tadi. Oh, tidak baca tak habis. Maka Allah Taala memberikan pahala ibadat ahli langit li ummatihi, kepada umat Nabi Muhammad, idza aqamu bis salawati al khamsi. Kalau mereka mendirikan solat 5 waktu, maka mereka akan mendapatkan segenap pahala yang dilakukan oleh ahli langit. Jangan tinggal solat. Nah. Sebab ahli langit sujud saja, kita sujud. Ahli langit ada yang berdiri saja, kita berdiri waktu solat. Ahli langit ada yang bertasbih saja, kita bertasbih dalam solat. Ahli langit ada yang bertakbir saja, kita bertakbir dalam solat. Maka orang yang mendirikan satu solat, bermakna dia telah menggabungkan seluruh ibadah ahli langit pada waktu tersebut. Faham? Dan maknanya apa dia? Seakan-akan dia adalah ahli langit pada waktu itu. Maksudnya kalau orang boleh sebut dalam bahasa hal, kalau kamu nak tengok malaikat Allah di bumi, tengoklah orang yang solat. Inilah contohnya para malaikat Allah di langit. Dia. Faham tu ya semua? Pesan ke anak kita. Sebab kata solat ni beza di antara yang tidak betul dengan yang betul, solat. Lepas tu orang yang meringankan solat, ini orang-orang yang tidak ada sifat ahli langit pada diri mereka. Ini bahaya. Nah, sebab solat ini sifat dia merendah, maka dia akan ditinggikan oleh Allah. Beza dengan ahli nar, yang mereka sikap dia mereka suka meninggi diri seperti iblis, menyebabkan mereka tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan tersebut. Sebab tu pesan dekat jiran kita, orang kampung kita, solat lah ni dah boleh pergi dah masjid Jumaat, dah boleh pergi dah. Korang bagilah, janganlah apa ni sonok sangat sampai setiap hari PKP. Dia PKP sedia, PKPB dia tak kira, PKP apa aku tak kira, tapi PKP dia tak. Covid ni dia tahu, hoi bahaya. Tapi kedai kopi dia boleh duduk. Itu tak tahan tu. Pasar raya dia boleh pergi. Tapi tak masjid Jumaat tak pergi. Jumaat lah saya sebut ni. Kerana 5 waktu, mungkin lagi ada sebahagian masjid yang masih lagi terikat dengan SOP. Hanya sebahagian saja boleh masuk, tapi tempat kita dah boleh dah kan? Dah boleh dah Pak Su? Boleh dah kan? Boleh dah. Ni Jumaat ni yang wajib ni. Ni wajib fardu ain bagi lelaki. Tak boleh jual beli waktu tu. Lelaki kalau pergi beli waktu tu, dah azan yang pertama dah azan dah. Lepas azan pertama tadi ni, tak sah jual beli kita tu. Haram hukum dia. Boleh? Perempuan boleh tak perempuan? Perempuan boleh. Sebab dia bukan ahli Jumaat. Perempuan bukan ahli Jumaat, dia boleh jual beli waktu tu, tak ada masalah apa. Hak jual pun perempuan, hak beli pun perempuan. Boleh, tak ada masalah apa. Sebab dia bukan ahli Jumaat. Yang haram ni ahli Jumaat ni. Hak laki ni. Lebih gagah pergi beli waktu tu, berdosa waktu tu.
Jaga. Kena mai. Pesan ni tak ada dah. Masih lagi duk sebut pun apa ni Tok Imam duk sebut, JK masjid duk sebut pun macam tu juga. Nah, ada lagi yang tak pi. Sonok lagi duk buat benda lain daripada pi masjid. Jaga elok. Kadang bala Allah Taala ni jadi terlambat ni kerana sebahagian kita. Moga-moga Allah Taala angkatlah. Allah Taala angkat, amin ya rabbal alamin. Baik. Dan kenapa jadi 5 waktu? Hikmah jadi 5 waktu ni kata al-Imam Syekh Muhammad Amin Harari rahimahullahu taala, dia kata annaha kanat mutafarriqatan fil umamis salifah. Solat ni sebenarnya dia pecah ikut umat yang terdahulu. Nah, fajama'aha subhanahu wa ta'ala li nabiyhi wa ummatihi. Maka Allah kumpulkan semua solat tadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam majma'ul fadail kulliha dunia wa ukhra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Dan umat baginda Nabi juga melebihi umat yang terdahulu dunia dan akhirat. Kita terakhir, kita paling mula nanti di akhirat untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Baginda Nabi orang pertama yang akan pegang hilaqil jannah. Ni, gelungan syurga tu, gelungan pintu syurga. Kan kita tengok pintu lama-lama. Kalau istana, dia akan ada gelung besi dekat depan pintu. Ni gelung ni pun dia ada falsafah dia orang zaman dulu, tuan-tuan. Kita tak ada lah, orang Melayu kita tak ada lah ni. Tapi kalau Arab masih ada lagi gelung-gelung pintu tu. Dia panggil yad Fatimah, dia panggil. Yad Fatimah, yadu Fatimah. Nama dia. Tangan Fatimah nama dia. Dia bentuk tangan. Bentuk tangan orang kadang-kadang. Kita pergi rumah orang Arab, dia ada ketuk. Tempat ketuk tu. Tung tu ketuk tu. Ada. Buat pada besi. Tempat ketuk tu pula, dia buat dua. Satu atas, satu bawah sikit. Kalau ketuk hak atas, dia kecil hak atas. Ketuk hak atas tahu hak duduk depan tu perempuan. Jadi tuan rumah duduk dalam, kalau orang tu guna ketuk hak atas, dia tahu kata hak duduk depan tu perempuan. Sebab ketuk dia slow sikit. Kalau hak lelaki dia ketuk kat tengah. Tung bunyi kuat sikit tu jantan. Kalau dia pendek je Ustaz, tu tak tahu. Baru tak sampai. Tapi kadang dia petak sebelah-sebelah. Yang ni kecil sikit, yang ni besar sikit. Hak kecil ni untuk orang perempuan. Orang perempuan akan guna hak kecil. Macam tu sekali. Jadi tak perlu bagi tahu kat tuan rumah. Saya ni orang perempuan, tuan rumah pun waktu tu dah boleh bersiap dah waktu tu. Kalau lelaki yang ketuk, dia akan tutup aurat dia dan sebagainya. Kalau perempuan yang ketuk, maka dia akan pakai mungkin pakaian dia kerja dia pada waktu tersebut, yang duduk dalam rumah, terus buka pintu pada waktu tu. Ini peradaban orang zaman dulu dengan adab sampai macam tu sekali. Kalau saya pernah pergi ke Spanyol, baca sejarah Spanyol dulu di Andalus, dicerita kata orang di depan kami lalu satu kawasan orang Islam pada waktu tersebut. Lalu kawasan lama tu. Kawasan macam negara Arab. Kemudian tengok depan rumah ni dia letak bunga. Bunga segar, bunga elok lah, letak depan rumah. Saya tanya lah kenapa letak bunga ni depan rumah ni. Rumah orang lain pun ada tapi tak letak bunga ni. Dia kata tak bunga ni menandakan orang dalam rumah tu sakit. Jadi kalau kita lalu jangan buat bising. Jadi tuan rumah tak perlu nak bagi tahu kata nak jerkah-jerkah kata aku sakit dalam rumah ni yang pasal buat bising lah depan rumah aku. Tak bunga. Kenapa bunga? Kenapa tak anjing? Tak anjing bagi halau orang yang buat bising ni. Tak, kerana ni nak bagi tahu kata walaupun sakit pun masih lagi ada rahmat. Masih lagi menganggap bahawa ni nikmat daripada Allah Taala. Sakit pun nikmat. Seakan bunga ni. Dan kena raikan. Janganlah diganggu orang dalam rumah tersebut. Macam tu sekali. Ini ada orang dulu yang luar biasa. Atau rumah orang Melayu kita zaman dulu pun kalau kita tengok penuh dengan adab. Kalau parti baliklah. Ada tangga naik, kemudian dia ada beranda, kemudian dia ada ruang tamu, kemudian barulah bilik-bilik selepas ruang tamu, kemudian bilik pula dia akan ada tirai, kemudian baru dapur belakang sekali. Zaman lah terbalik, dapur depan sekali. Masuk dapur dulu kalau rumah barat. Pasal tak kalau masuk rumah orang yang ni masuk nampak tu dapur. Zaman dulu beranda ni dia tak dekat kerusi. Jadi orang yang mungkin bukan keluarga rapat dia dan sebagainya sembang kat beranda lah.
Tapi kalau rapat elok sikit ni, masuk dalam, duduk tengah-tengah. Nah. Bilik ni tempat privasi. Dapur lagi privasi. Tak tunjuk ke orang bahagian dapur dia. Mana rezeki tak boleh tunjuk ke orang harta. Nah. Hatta dia ajar dalam adab. Seorang kalau kata dia bawa balik makanan ke rumah dia dalam plastik dan sebagainya, jangan sampai jiran dia nampak apa yang dia bawa balik. Kalau jiran keluar waktu tu dan tegur kita waktu tu, banyak beli no, kena hantar kat dia. Betul. Dan kalau dia tak tegur pun, kita nampak dia tengok kita, kena hantar dekat dia apa yang kita masak pada hari tersebut. Faham? Macam tu sekali adab ni. Kalau tak mau macam tu, nanti dulu. Simpan dulu kereta. Keluar buat tak tahu. Itu kalau kedekut sangatlah. Lagi eloknya kalau keluar tu, masak sikit bagi dekat jiran kita ni. Kalau dia nampak anak kita, kalau kita bagi buah kat anak kita, dia nak pergi main dengan kawan-kawan dia, kena pesan dekat dia, boleh bawa buah. Tapi kalau orang minta lagi, kena bagi. Itu syarat yang paling besar sekali. Bawa buah boleh, nak bawa coklat boleh bawa coklat, nak bawa gula-gula boleh bawa gula-gula, tapi syarat dia orang minta sekali bagi. Kalau kamu tak boleh buat yang macam tu, tak payah bawa pada asal. Nampak tak tuan? Ini diajar dalam adab kepada anak-anak dalam kitab para alim ulama. Kata kalau kamu nak bawa boleh, tapi syarat bagi ke orang. Kerak siap-siap. Gula-gula lah bawa satu, dia nak bawa tak, bawa banyak sikit. Tak kira kalau kawan-kawan minta, ni dah ada dah spare, bagi kat kawan-kawan. Macam tu juga kat sekolah. Macam tu juga kat sekolah. Ini adab yang luar biasa yang diajarkan oleh para salaful ummah. Orang-orang terdahulu kita dulu ajak macam tu sekali. Adab dalam rumah, adab depan pintu rumah. Tak boleh duduk depan-depan pintu. Duduk tepi sikit. Tu kalau nak cerita beradab ni, ya Allah ya Tuhan. Dari mana datang semua benda tadi ni? Ni kalau orang ni beriman dengan bil ghaib, beriman dengan yuqimunas salah, dan mereka ni kalau kata beramal dengan benda tersebut, maka mereka akan mendapatkan akhlak dan adab yang luar biasa tadi. InsyaAllah ada rezeki dan peluang. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekhu Masyayikhina, guru kepada guru-guru kami, ada karang kitab Min Adabil Islam. Min Adabil Islam, dalam tu dia cerita habis semua adab-adab dalam Islam yang dia sendiri amalkan. Yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diamalkan oleh para ulama. Telefon orang, kena habaq siapa dia kita. Jangan telefon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kita telefon ni, dia tanya, siapa dia tau ni? Takkan tak kenal. Kenal kot. Lah, tak abang siapa? Ni nak kenal macam mana? Kenal. Tak kenal no. Oi, dia buat gitu. Habaq je lah. Suara ni, dia boleh tasyabuh. Suara ni boleh jadi sama dengan orang lain. Sebab kita mungkin dengar, tak perasan. Lepas tu jangan kita anggap bahawa kita semua orang kenal. Sahabat Nabi, Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Jarir, pernah duduk di depan rumah Nabi, ketuk pintu. Nabi tanya, man? Siapa tu? Maka kata Sayyidina Jarir, ana ya Rasulullah. Ana, dia kata, saya ya Rasulullah. Nabi buka pintu. Ana. Nabi tanya, saya apa? Sebut nama. Apa saya? Saya ni saya. Ni saya pun saya. Orang tu pun saya. Ana, Nabi kata. Ana. Kalau bahasa Melayu kita, ana. Itulah. Kalau orang Kedah kita lah. Ana. Saya apa? Sebut nama kita. Macam tu baru betul. Tuk pintu, kita pergi rumah jiran kita, bini dia duduk dalam rumah. Kalau dia tak ada dalam rumah, kok kena hari tu suara kita sama macam lelaki dia. Aku macam mana? Dia buka tak pakai tudung. Tak akan jadi malu kepada dia pada waktu tersebut. Jadi jaga adab kita. Sayyidina Imam Ahmad balik rumah, tuk dulu kaki depan rumah. Hon dulu. Kalau besar sangat rumah tu, hon dulu. Hon bagi anak dalam rumah, bini dalam rumah ni bersiap dah dalam rumah. Tahu dah kalau semak, tok lelaki ni jenis tak boleh tengok semak. Dia kena kemah dulu. Ni ayah dah balik dah ni. Ataupun duduk depan pintu rumah ni, duduk depan ni, dekat jalan depan pintu rumah, kasut duk ketuk kasut. Ni antara adab. Nak masuk dalam rumah, ketuk kasut dulu. Berdehem dulu. Macam dulu. Baru bini, balik dah tu lelaki aku. Ni macam askar ni. Tak, ni adab untuk kita nak bagi dia bersedia. Ni tidak keluar-keluar lagi rambut dia menggerbang sampai hantu kat lima, kita pula marah. Sebab tu adab-adab tu tadi kalau dia amalkan,
Nah, lepas tu kata Nabi SAW kata apa? Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa syanah. Illa zanah. Nah, kelembutan tu kalau ada pada satu benda dia akan jadi cantik, akan jadi segak elok. Nah, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tak dicabut daripada sesuatu melainkan dia akan jadi buruk perkara tersebut. Faham? Wa yuqimuna as-salah, dan mendiri mereka itu akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya. Baik. Siapa yang mula solat fajar? Dalam riwayat disebut kata yang mula-mula menunaikan solat fajar, solat subuh adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan yang mula-mula mendirikan solat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mula-mula mendirikan solat asar adalah Nabi Yunus alaihi salam. Yang mula-mula mendirikan solat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan mula-mula mendirikan solat Isya adalah Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi ni sir rahsia, kata ulama, kenapa ditetapkan solat 5 waktu. Solat 5 waktu ditetapkan kerana menggabungkan seluruh solatnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Solat Nabi Adam, solat Nabi Allah Ibrahim, solat Nabi Allah Yunus, solat Nabi Allah Isa, solat Nabi Allah Musa alaihi salam. Tamam? Dan kenapa solat zuhur dipanggil zuhur? Kerana dia adalah solat pertama yang dizahirkan. Itu dipanggil zuhur. Waktu Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj, mula-mula Sayyidina Jibril turun ajarkan Nabi adalah waktu solat zuhur. Solat zuhur dia ajar 2 waktu. Kali pertama Sayyidina Jibril turun, ajak dulu pada waktu yang pertama. Jadi Sayyidina Jibril beritahu, ini waktu pertama bagi solat zuhur. Ini nak kenal dia begini. Tanda alamat dia begini. Kemudian Sayyidina Jibril turun pula kali yang kedua, esoknya, pada solat zuhur yang terakhir. Ini waktu terakhir. Jadi makna mengakhirkan waktu solat bukan bermakna akhir tapi dalam waktu. Tak, mentakhirkan solat bermakna keluar waktu. Itu maksud mentakhirkan solat. Itu yang dilarang. Jadi ada orang kadang dia faham kata ni apa? Solat lewat waktu ni. Tak, solat awal waktu afdal. Tapi kalau dia terlambat sikit kerana ada urusan dan sebagainya, tapi masih dalam waktu, maka dia akan bahagi pula ada waktu dia, ada waktu fadilah dipanggil, waktu yang ada kelebihan. Dia ada waktu dia panggil waktu yang wajib. Ada waktu dia panggil waktu yang sunat, ada waktu yang dipanggil waktu yang haram. Ada waktu dia panggil waktu harus, ada waktu haram. Ada waktu haram untuk mendirikan solat. Dan kalau keluar waktu, barulah dikira habis waktu pada waktu tu. Faham? Baik. Jadi dalam riwayat kata Nabi Adam solat 5 waktu semuanya. Dalam riwayat kata Nabi Adam semua 5 waktu tadi Nabi Adam solat. Kemudian selepasnya barulah berpecah kepada para Nabi. Jadi ada riwayat sebut Nabi Adam solat subuh. Nabi Ibrahim yang solat zuhur. Nabi Allah Yunus yang solat asar. Maghrib Nabi Isa, Isya Nabi Musa. Sebahagian riwayat lagi kata, tak, semua solat didirikan oleh Nabi Adam. Kemudian setelahnya baru dipisahkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Habis itu macam mana pula solat 50 waktu bagi umat Nabi Musa? Solat 50 waktu itu macam mana? Dia ada solat dia yang khusus kepada mereka, dan riwayat kata 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Baik, macam mana 50 waktu tersebut? 50 waktu tadi adalah dengan 5 waktu sama macam kita, cuma satu waktu ada 10 solat. Ada riwayat sebut macam tu. Disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu. Jadi depa solat 50 waktu. 50 waktu macam mana? Solat waktu macam kita. Waktu subuh ada juga. Tapi subuh dia saja ada 10 solat. Ada 10 solat. Kemudian asar pun ada 10, zuhur ada 10 solat, zuhur asar ada 10 solat, maghrib 10 solat, isyak 10 solat. Jadi 50 waktu solat. Dan orang yang mula menunaikan solat witir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Sebab tu disebut oleh Nabi dalam hadis, zadani rabbi salatan. Allah telah menambahkan aku satu lagi solat, iaitu apa dia? Solat witir. Ini yang disebutkan oleh mazhab Abu Hanifah, kata solat witir ni hukumnya wajib. Bukan fardu, wajib. Karena mazhab Abu Hanifah dia ada 2 istilah yang berbeza, iaitu wajib dengan fardu. Wajib dengan fardu. Bagi mereka solat witir wajib. Solat 5 waktu ini fardu. Dia beza. Dia ada 2 istilah beza. Beza istilah ni
Karena berbeza pada peletakan maksud bagi fardu dengan yang wajib. Kita wajib dengan fardu sama. Kecuali dalam bab haji saja. Dia ada wajibatil hajj dan ada rukun hajj. Yang wajibatil hajj dengan rukun hajj itu saja yang membezakan fardu dengan wajib, rukun dengan wajib dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam hukum semuanya sama antara wajib dengan fardu. Ini istilah yang digunakan oleh para fuqaha dan moga-moga kita dapat faham insya-Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu menafaqah mereka itu. Menafaqah mereka itu pada taat akan Allah, berzakat. Jadi di sini dalam ayat ni Allah Taala tak sebutkan dengan nafaqah yang wajib. Diumumkan nafaqah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nafaqah di sini disebut dengan umum. Maknanya nafaqah yang wajibah dengan nafaqah yang mandubah. Yang sunat dengan yang wajib termasuk sekali dalam ni. Maksudnya, ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang bertakwa? Orang yang bertakwa ni tergabung kepada mereka dengan sifat yang ada dalam satu ayat ni 3 benda. Yang pertama, yang berkait dengan i'tiqadnya. Ini orang bertakwa. I'tiqadnya jelas. Jazam. Dengan perkara yang telah diutuskan oleh Allah dan Rasul SAW. Yang kedua, mereka bukan hanya beriktikad saja, tapi mereka beramal dengan amal al-badaniyah, iaitu menunaikan solat. Dan kenapa solat disebutkan secara khusus? Karena ini adalah tiangnya agama, dan ini yang paling besar. Menentukan beza di antara kita dengan yang bukan Islam adalah solat. Farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Antara beza kita dengan yang kafir adalah apa? Solat. Dan yang ketiga, ibadah berkait dengan al-mal, harta. Maka dikeluarkan dengan maksud wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa, mereka ini adalah orang yang beriman dengan yang gaib, mengamalkan dengan jawarih, dengan anggota tubuh mereka, dan juga mengeluarkan dengan harta yang mereka miliki untuk sedekah, menyumbang, memberi zakat, memberi wakaf dan sebagainya. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Itu yang kan itu disebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tamam. Baik. Dan kemudian seterusnya baru disebutkan sifat lagi mereka. Sifat orang-orang bertakwa lagi apa dia? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sifat yang seterusnya insya-Allah kita akan baca minggu depan insya-Allah. Baru satu ayat ni. Ini minggu depan kita akan baca ayat yang seterusnya. Apa dia yang dimaksudkan dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Insya-Allah.